Astaghfirullah nazim la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. As-sami'ul 'alim. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Surah An-Nahl ayat 89 yang bermaksud, dan kami turunkan ke atas engkau Muhammad Al-Quran, satu kitab yang berikan penjelasan dalam semua perkara dan sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira kepada orang-orang yang Islam menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. An-Nahl ayat 89. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati, dikasihi dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya. Berbahagia dan hormati seluruh kehadiran yang bersama-sama pada pagi ini di kalangan muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah Azza wa Jalla untuk kesekian kalinya, dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, ke bulan, bulan ke bulan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih bekalkan buat kita nikmat rezeki kesihatan, nikmat rezeki masa dan waktu, nikmat rezeki umur dan usia, sehingga memungkinkan kita untuk sampai ke tempat yang berkat ini. Jauh pun datang, yang dekat pun tiba.
adalah dengan tujuan yang tidak membeza-bezakan kita, iaitu untuk kita mencari ilmu, menghayati agama, memahami cabang-cabang hukum hakam dalam agama, khasnya tentang Al-Quran. Yang kesemua itu merupakan bekalan yang paling utama dalam sebuah perjalanan kita sedang lalui, kerana akhirnya kita akan mencapai apa yang kita dambakan, itu keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang paling penting yang saya sering sebut dalam muqaddimah ceramah-ceramah saya ialah kesungguhan, al-ijtihad wal jahdu, iaitu kesungguhan dalam kita mencari ilmu. Itu yang paling utama sekali. Ilmu tak datang bergolek bagi pipih melayang, tidak, tapi ilmu diusahakan. Dan bila ilmu diusahakan, maka kita kena tumpahlah segala-gala waktu, masa dan segala kekuatan kita untuk kita bersama dengan ilmu. Maka harapan saya mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang pernah ungkapkan satu perkataan yang cukup menarik. Apa kata Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi ni, seorang sahabat yang cukup Nabi kagumi, Nabi sayangi, sahabat muda yang cukup Nabi sayangi. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudhakaratahu tasbih wal bahth anhu jihad. Kata Mu'adz bin Jabal, dia kata belajarlah ilmu, cari ilmu. Belajar ilmu kerana belajar itu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar ilmu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah, dan menuntutnya adalah satu ibadat. Menuntut ilmu satu ibadat, dan berbicara tentang ilmu tasbih kepada Allah. Kita belajar, kita mengaji, kita baca tasbih, dan berusaha dengan gigih. Jauh pun datang, dekat pun tiba, itu jihad di Allah Azza wa Jalla. Jihad dalam ilmu. Datang walaupun letih, datang walaupun jauh, itu jihad kerana ilmu. Jadi ini kata-kata menarik daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan kita beroleh semualah, jihad pun dapat, ibadat pun dapat, dengan Allah pun makin takut, dan kita hidup dalam keadaan sentiasa bertasbih dengan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Ini satu pandangan yang saya kutip daripada kitab bernama Al-Hilyah yang dituliskan oleh Abu Nuaim radhiyallahu anhu, sebagai satu peringatan bersama, bekalan lah. Baik, pada pagi ini kita nak sambung apa yang telah kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu, iaitu 16 hari bulan Februari yang lepas, di mana kita bincang pada 2 minggu lepas tentang bagaimana kita digalakkan membaca Quran dengan tartil, murattal, ya. Tak perlu gopoh, janganlah sampai tahap baca pun tak faham apa. Baca dengan betul, baca dengan sesuatu yang kita rasa senang, dan tidak gopoh, tak laju macam-macam lah kita dah sebutkan pada 2 minggu yang lepas. Pada pagi kita nak sambung perbincangan berkitab kita, iaitu muka surat 74. Galakan memohon kurniaan dan perlindungan Allah bila bertemu ayat rahmat dan ayat azab. Ayat azab. Galakan memohon kurniaan dan perlindungan daripada Allah bila bertemu ayat rahmat atau ayat azab. Ya, dalam Quran ada ayat rahmat, ada ayat tentang azab siksaan. Jadi apa kita patut lakukan berdasar kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia beliaulah. Disunatkan memohon kurniaan daripada Allah Ta'ala apabila bertemu dengan ayat rahmat, dan mohon perlindungan Allah daripada keburukan atau azab bila bertemu ayat azab ataupun berdoa. Jadi dalam kita membaca Al-Quran ini ada satu akhlak yang kita patut lakukan. Ini pandangan ulama.
Dan ada pandangan yang mengatakan tak perlu, tak buat pun tak apa. Tapi ada ulama kata ambillah kesempatan. Sebab begini, pertama sekali bila kita baca Al-Quranul Karim, pastilah setiap ayat itu ada makna yang tersirat. Sebab apa yang tersurat? Bila baca ayat tentang isu syurga, contohnya nikmat, Allah sebut dalam Al-Quran fi jannatin na'im, contohnya syurga penuh kenikmatan, dalam keadaan makan minumnya bagian-bagian, contohnya lah ya. Kan itu nikmat. Pastilah orang baca Quran dia rasa gembira, ui sedapnya, seronoknya syurga macam ni, hebat ya. Termasuklah bila kita baca ayat tentang seksaan, Allah bicara tentang perkara yang berkait dengan soal penyaksaan kepada ahli neraka. Neraka tempat menyusahkan, dalam keadaan nar, jahim, neraka membakar-bakar. Macam-macam ayat tentang neraka. Contohnya, takkanlah kita bila baca ayat macam itu, kita senyum ketawa. Pasti akan datang perasaan hibur, takut, sedih dan bimbang. Boleh jadi, kalau orang faham baca, menangis dia. Ish, berat neraka ni seksaannya, dengan api menjulang-julang, makanan daripada kayu pokok yang berduri, air yang panas diminumnya, maka jiwa kita akan tersentuh. Boleh jadi ketika itu air mata tumpah dan kita rasa hibur sedih sebab baca neraka. Bila kita baca tentang ayat berkait dengan soal kelebihan dalam beramal, demikian ceritanya, seronok kita, jadikan kita lebih bersemangat untuk beramal. Jadi kesimpulannya, dalam Al-Quran ini cerita yang pelbagai. Cuma tinggal lagi, tak semua orang dapat memahami apa dia baca. Itu faktor kelemahan manusia. Ada orang baca Quran, dia faham ayat tentang neraka, syurga, pahala, dosa, kiamat, macam-macam. Sebab dia ada kelebihan membaca Quran dan memahami ayat. Ada orang yang mungkin majoriti kita tak faham. Maka hal ini kata para ulama kita rahmatullah. Jadi bila sampai ayat yang berbunyi nikmat ataupun kebaikan ataupun bersifat neraka dan seksaan, ia tidak wajiblah sampai kita kena baca doa. Kepada orang yang faham, wajar. Contohnya lah kita ambil, dibaca ayat tentang isu syurga katakan. Apa ayat contohnya? Saya ambil contoh yang paling mudah kita dengar dan kita faham, kita tahu. Surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'atun absar. Contohnya itu ayat neraka. Neraka dulu. Wajah orang-orang neraka ni begitu menakutkan. Tusqa min ainin aniyah, diberikan air yang menggelegak untuk diminumnya. Jadi bila kita baca ayat macam tu, kita akan terasa suatu dentuman kepada kita, menyebab kita kata apa? Subhanallah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dan kita boleh sebut, ya Allah, jauhkan aku neraka ini, ya Allah, aku takut. Tidak salah. Kita baca Quran, kita iri dengan doa. Dan patut pun. Adapun bila baca ayat tentang syurga, fi jannatin na'im, dalam syurga penuh kenikmatan, fi sururin mutaqabilin, ahli syurga dalam keadaan tenang, bahagia dengan pakaian yang indah-indah, sutera permata dipakaikan. Bila sebut ayat ni, alhamdulillah, ya Allah, aku jadi ahli syurga-Mu, ya Allah. Subhanallah. Dan termasuk kata ulama, kita berdoa. Contohnya, ya Allah, jadikan aku di kalangan ahli syurga-Mu, ya Allah. Aku rindukan syurga. Kau neraka tadi, ya Allah, aku tak nak ke neraka-Mu, walaupun sesaat. Tolong, ya Allah, jauhkan kepada aku. Maka di sini kata para ulama, digalak kita bermohon. Sama ada kurniaan yang bernama rahmat ataupun dijauhkan azab seksa neraka. Contoh diberi kepada kita oleh Al-Imam Nawawi, dia kata apa? Contohnya kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Ya Allah, aku mohon kesejahteraan daripada-Mu. Bila kita dengar ayat tentang kebaikan, syurga, pahala, sebutlah Allahumma inni
as'aluka al-afiyata. Aku mohon darimu keafiatan. Al-afiyah ni makna kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan. Al-afiyah. Baik. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang bersifat yang menakutkan, ada beri pilihan di bawah itu, Allahumma inni as'aluka al-afiyata min kulli makruhin. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada segala benda yang mencelakakan. Makruh itu maknanya celaka, tak elok. Ini sebagai contoh lah. Baik. Cuma ulama kita bincang, dan disebut dalam penghujung kitab ini, apakah kita boleh baca dalam solat? Ya, kata imam kita baca ayat tentang hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan sampai akhir. Contohnya ayat kiamat tu yang menakutkan itu. Boleh ke tak boleh kita nak tambah doa kita? Contohnya, Allahumma inni as'aluka al-jannata. Contohnya, ya Allah, aku tak nak neraka, nak syurgamu. Dia begini. Kalau kita berdoa bahasa Arab tak ada masalah. Cuma yang tak boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Tak boleh lah. Imam baca ayat tentang kiamat yang menakut itu, ya Allah, aku tak nak neraka ni. Tak boleh. Batal solat kita. Jadi boleh kita berdoa dalam bahasa Arab. Sebab kata para ulama, semacam kita kata amin ketika dengar Fatihah imam baca waladdallin, apa kita kata? Amin. Itu doa. Bagaimana amin dibolehkan dalam ketika imam baca dalam Quran, dalam salat, kita boleh baca amin secara berjemaah, seorang-seorang kita baca. Maka demikian kata para ulama, dibolehkan. Bila kita dengar tu imam baca ayat tentang syurga, kita kata Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Tidak batalkan solat. Itu bukan tambahan dalam bacaan. Sekadar berdoa, minta kebaikan. Cuma hal ini setengah ulama kata tidak sepatutnya lah. Sebab dalam solat kita tak masukkan unsur-unsur lain. Dia solat apa? Di luar solat tak ada masalah. Bila imam baca, orang baca Quran, ayat atau kiamat tentang akhirat, kiamat ataupun benda yang menakut, kita sebut. Nak kata apa tak apalah, sebab di luar solat. Tapi dalam solat, setengah ulama kata tak digalakkan dan tidak diberi ruang. Sebab apa? Dibimbangi kalau ia lebih membatalkan solat. Ialah kadang-kadang kita nak baca doa itu, kita erti bahasa Arab. Jadi itu mungkin terjejas solat kita. Tiba-tiba, ya Allah, jadikan aku dalam kalangan ahli syurga. Tiba-tiba dia ucap macam tu, batal sembahyang kita. Solat kita boleh batal. Jadi apa pun ceritanya, saya tidak nak bincang panjang ni. Saya nak pindah pada yang lain. Apa yang penting ialah di penghujung itu, tuan-tuan tengok muka 76. Kita lompat pada muka 76. Sebelah tu. Ulama kami berkata, sunat memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih bagi setiap baca Al-Quran, pembaca Quran sama ada dalam atau luar solat. Dibolehkan, sunat dibolehkan. Bukan sunat hukum, sunat muakkad. Tidak ni. Bukan itu, tapi dibolehkan untuk memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih bagi setiap membaca Al-Quran sama ada dalam atau luar solat. Mana bila kita dengar imam baca ayat tentang contohnya syurga, tak ada masalah kita nak kata, ya Allah, jadikan aku di kalangan hamba-Mu. Tapi dah bahasa Arab lah. Tak masalah. Dibolehkan. Mereka berkata lagi, hal tersebut sunat lakukan dalam solat bagi imam, makmun dan orang yang solat sendirian. Kan ia adalah doa. Maka hukum bagi mereka sama dengan hukum baca amin dalam Fatihah tadi. Jika kita baca amin, dibolehkan, maka boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, contohnya. Allahumma taqabbal minni innak, apa-apa doa yang baiklah, tak ada masalah. Cuma disebut di bawah tu, apa yang kami sebutkan tentang sunat memohon kurnia itu adalah pegangan mazhab Syafi'i. Majoriti ulama Abu Hanifah berkata doa-doa itu tidak sunatkan, bahkan makruh dalam salat. Ini pandangan Abu Hanifah. Sebab dibimbangi kalau kita berdoa tidak dalam bahasa Arab, keluar bahasa Melayu, tiba-tiba, yalah maklumlah,
kita bukan orang Arab ni, ini boleh batalkan solat. Walau bagaimanapun pendapat majoriti ulama sebagian kami telah kemukakan dibolehkanlah, ya, dibolehkan. Ulama kata dibolehkan, cuma pendapat kita tidak berapa elok, kan ia boleh dikatakan makruh kerana boleh batalkan sembahyang kotak ni. Coba bagi saya lah, sekitar kalau kita faham imam baca Quran tak ada masalah. Khusyuk kita dalam kita dengar imam baca Quran, ayat tentang neraka, ayat syurga, kita memahami, tak ada masalah. Bahkan orang baca, orang yang faham lah ni, dia tak berdoa apa pun, air mata tumpah je. Sebab dia menghayati bacaan imam tadi, air mata boleh tumpah. Tak langsung air mata tumpah bila ayat dibaca tentang kiamat, tentang akhirat, tentang neraka, macam-macam. Tak langsung. Jadi bagi orang faham. Jadi kalau kita ni tak berapa nak faham, tak ada masalah. Tinggalkan saja. Itu tidak mengurangi pahala solat kita dan tak menambah pun amalan kita dalam bab kita bersolat. Yang penting ialah solat kena fokus dengan betul, itu yang paling utama sekali. Baik. Itu dalam bab iringi doa dalam bab solat. Siapa yang faham, sila. Siapa yang tak ayat, tak payah nak baca doa yang lain. Jadi ustaz, kita nak cari doa yang lebih berkat di mana? Sebenarnya doa yang lebih utama dalam solat ialah ketika kita sedang sujud. Betullah kita ni tuan-tuan, ambil kesempatan dalam sujud kita berlama-lama tak ada masalah. Tapi syarat kalau kita sembahyang seorang-seorang, berlama tu sesuai lah, jangan pula jadi imam. Berlama-lama jadi imam, kita akan jadi buat fitnah kepada jamaah di belakang kita. Sujud imam sampai 2 minit, fitnah kepada jemaah belakang, menyebabkan jemaah hilang konsentrasi bab solat. Kenapa imam ni tidur ke, lena ke, kenapa jam subuh, ya, macam-macam. Jadi ketika seorang tak apa, berlama-lama. Sebab itulah dalam bab solat ini, saat yang paling afdal kita ambil peluang doa dalam ketika sujud. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Saat paling hampir kita dengan Tuhan sujud. Kata Nabi, fa'kthiru ad-du'a fi. Banyakkan doa pada masa itu. Jadi cara terbaik bagi saya, kalau puan-puan boleh hafal doa-doa tertentu, doa minta rezeki diperluaskan, minta keselamatan, minta apa, doa itu puan-puan hafal, gunakan masa sujud. Dalam sujud sembahyang duha kita, sembahyang sunat, tahajud kita, dalam sembahyang fardu sekalipun, berlama-lama dalam sujud. Ni anak-anak puasa sekarang ni, dah mula puasa dah pada pagi ni. Saya pada seorang puasa juga, ya, pagi awal pagi minta baba doakan, ya. Macam subuh tadi, macam tahajud kita tadi, sujud kita sampai 4-5 tak apa. Tapi syaratnya doa dalam bahasa Arab. Tak boleh bahasa Arab, kita niat minta keselamatan. Jadi itulah antara yang dianggap afdal dalam kita berdoa masa sembahyang. Jadi ambil kesempatan itu. Baik, yang keduanya ialah kalau kita tak mampu untuk mengakali lama dalam sujud atas faktor kita mungkin doa tak ingat bahasa Arabnya, lepas solat. Betullah kita dalam bab ini peringatan yang semua kita maklum. Tolonglah lepas solat jangan kita segera meninggalkan tempat ibadat solat kita. Ambillah kesempatan untuk mengalunkan ucapan doa kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesempitan masa sekalipun. Dalam keadaan kita dah sibuk sangat macam urusan pun, ambillah masa. Sebab apa? Solat ni tuan-tuan, satu peluang keemasan kita nak meratap kepada Allah. Dan masa yang terbaik lepas solat, kita angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada kesinambungan solat dengan doa lepas solat. Betullah, ambillah masa. Tak lama pun, sekejap. Lama alhamdulillah. Dan bila lepas solat, keluasan kita lebih terbuka. Sebab apa? Kita berdoa dalam bahasa kita masing-masing. Tak boleh bahasa Arab dah. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita zikir 3 patah, tangan diangkat, itu kita bebas dah. Nak doa bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa apa lagi, lorak Jawa. Lorak Jawa macam mana? Ya. Bahasa apa saja, tak ada masalah. Kita dah tak terikat dengan
dalam solat dengan doa bahasa Arab. Itu peluang kita, jadi tak ada masalah. Ada orang tanya saya, ini pengalaman peribadi, Ustaz, doa dalam bahasa tidak Arab ni mengurangkan berkat doa ke tidak? Kita jangan jadi sampai tak berfikir macam itulah. Soalannya menarik. Apakah berdoa dalam bahasa tidak Arab lepas solat mengurangkan keberkatan doa ke tidak, Ustaz? Saya bimbang sebab saya pergi ke Mekah, kalau buat umrah haji, saya tawaf, saya baca doa bahasa Melayu. Angkat takbir saja kepada di penjuru Kaabah tu, saya tu berdoa bahasa Melayu dia 70 pusingan, masa tawaf sa'i. Mengurangi pahala tidak, Ustaz, berkat? Tuan-tuan, jawapan mudah saja. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil dengan hambanya. Allah jadikan kita berbilang bangsa keturunan, tidak Arab saja. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami jadikan manusia berbilang bangsa keturunan. Bahasa yang tak sama, bangsa yang tak sama, wajah tak sama, warna kulit tak sama, kata Allah. Kami jadikan. Allah sebut kami jadikan. Arab kamu, Melayu kamu, kami jadikan. Jadi makna ketika Allah jadi kita begitu berbeza, kalaulah dalam agama mesti doa bahasa Arab, barulah sah, barulah sempurna. Allah tidak berlaku adil kepada hambanya. Demi Allah, Allah Tuhan yang amat adil. Jangan kata Allah tidak adil. Maka ketika itu fahamlah kita bahawa yang penting bacalah apa doa sekali dalam bahasa apa yang anda tahu, tapi yang penting adalah keikhlasan. Doa ikhlas itu paling utama. Doa yang disertai keikhlasan, air mata tumpah, itu paling utama. Jadi nak doa bahasa Melayu kah lepas solat, silakanlah. Khusyuknya penting, ikhlas penting. Bila khusyuk, ikhlas ada, insya-Allah doa itu tidak akan dikecewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Tetapi dalam satu dua keadaan tertentu. Tetapi dalam satu keadaan dua keadaan tertentu, mungkinlah kalau kita boleh berbahasa Arab, itu kita mengambil sunnah Nabi sebagai bahasa Arab. Tapi itu tidak bermakna kita mengurangi pahala berkat doa kita. Kalau kita mampu, silakanlah. Yang bagi saya jawapan saya berdasarkan jawapan guru kami, kalau kamu dah boleh Arab sikit, bahasa kamu lebih tahu, gabungkan sekali. Gabungkan. Ada masa kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-khaira wal afiyata, Allahumma inna nas'aluka al-khaira, macam-macam bahasa Arab. Tambah dalam doa kita, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, keselamatan, kerahmatan, ilmu yang bermanfaat, hidup yang diberkati, rezeki dimurahkan. Bahasa kita masing-masing. Gabungkan sekali. Kalau kita mampu, ingat bahasa Arab. Tak mampu ingat, langsung tak ingat. Yang tahu Allahumma je. Allahumma tahu. Allahumma setakat tu. Stop. Sambung, ya Allah, ya Tuhanku. Okey. Allahumma tak tahu. Yang tahu, ya Allah, ya Allah tu. Jadi kita jangan rasa gundah gulana dan seolah kita merasa ada gap dengan Tuhan. Tidak. Sebab Allah Tuhan yang terlalu adil dengan hamba-Nya. Wallahu yasma'. Allah tu mendengar apa saja rintihan munajat kita kepadanya. Baik, jangan bimbang. Yang saya paling bimbang, tak berdoa. Tu yang paling bimbang. Lepas sembahyang, bagi salam saja, tak dan apa pun, sampai depan pintu pagar masjid dah keluar. Lompat terus. Seolah kita tak ada masa untuk berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Ada satu kitab yang menarik. Saya baca banyak tempat, tapi tak adalah dalam di sini, tapi saya buat catatan dalam buku catatan saya ni, di mana pandangan ini dikemukakan oleh Dr. Waba Zuhaili, tak silap saya. Minta maaf nak cari sikit tempat berdoa ni. Ni buku catatan nota saya ni kilik ke mana-mana ni, hilanglah ilmu. Sebab ilmu bernota itu payah tu. Ya. Okey. Kata Dr. Waba Zuhaili, ini seorang ulama tafsir pun dia ni. Ya. Dia kata, bila kita berdoa kepada Allah, innas kata-kata beliau, terjemahnya, bila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla,
bermakna kita sedang merintis sesuatu daripadanya. Maka rintilah yang pertama dengan kesungguhan. Jangan fikir tentang soal bahasa ataupun apa yang kamu nak guna dalam ucapan bahasa kamu. Yang penting kesungguhan. Jawa pun kesungguhan, bahasa Arab kesungguhan. Penting kesungguhan. Dan kesungguhan itu diterjemah dengan apa cara? Dengan 3 cara. Yang pertama, air mata. Doa bahasa Melayu tapi air mata tumpah. Doa bahasa Arab atau tumpah. Dengan kesungguhan pertama dengan air mata. Ini kata Dr. Wahab Az-Zuhaili. Pertama, tunjuk kesungguhan dengan air mata yang tumpah. Yang kedua, dengan mengulang-ulang. Tikrar. Maksudnya, ulang doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. 60 kali pun tak apa. Benda yang sama. Minta berkat umur 60 kali dalam tempoh 2 minit. Silakan. Sebab tikrar kata para ulama, satu benda yang terbaik. Bila kita ulang sebut, kita ada kesungguhan. Ulang benda sama 60 kali. Contohnya, minta berkat usia, berkat umur, berkat usia sama 60 kali. Tak ada kesungguhan. Bagus. Ya. Dengan Allah jangan bimbanglah. Tapi minta orang ulang kali, penombor lah. Padahal sekali sudahlah. Dengan ayah minta duit, ayah duit sikit. Ya, duit sikit, RM10. Ayah sikit. Mat, ni. Penombor dia bagi, bukan bagi duit. Dengan orang mungkin masalah. Tapi dengan Allah jangan bimbang. Tikrarnya kita kepada Allah tanda kita kesungguhan. Allah tidak akan bosan untuk dengar doa-doa hambanya. Dia bosan tak ada bagi Allah. Bosan ni kerja kita. Perangai manusia bosan. Bosan dengar orang tu bercakap, besar orang minta. Tapi Allah tak bosan. Yang ketiga, bukan tikrarlah saja. Yang ketiga, kita buat dengan air mata, doa sungguh-sungguh air mata. Kita ulang. Ketiganya adalah kita sentiasa berdoa dengan lunak dan khafiyatan tadarruan. Khifatan tadarruan. Ini ada ayat Quran sebut kepada kita, doa ni mesti dalam keadaan khifatan. Itu tolong tengok dalam surah Al-A'raf ayat 205. Boleh semak dalam surah Al-A'raf 205. Allah kata apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Al-A'raf ayat 205. Jumpa tak? Allah kata, tolonglah sebut nama kepada, sebut minta, kamu nak minta dengan aku dalam keadaan macam mana kata Allah? Tadarruan, khusyuk wa khifatan, tenang. Suara kita dalam keadaan tenang, lembut. Macam tu kata Allah Azza wa Jalla. Wa dunal jari, tanpa angkat suara. Bil ghudu bil asal, pagi petang silakan kata Allah Azza wa Jalla. Itu Allah punya permintaan kepada kita. Nak minta, minta kata Allah. Al-A'raf ayat 205. Jumpa tak? Tak cari. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Itu cara Allah. Dengan lemah lembut, dengan penuh keinsafan. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku ada kesempitan. Bukalah pintu hati rezekiku ya Allah. Contohnya, itu pandangan daripada Al-Imam, daripada Abu Wahab Az-Zuhaili. Baik. Boleh tuan-tuan, isu doa tadi. Baik. Tajuk seterusnya ialah muka surat 76. Nampak tu? 76. Tajuknya memuliakan Al-Quranul Karim. Tajuk kita seterusnya ialah memuliakan Al-Quran. Antara isu yang perlu diambil berat dan diberikan penegasan ialah memuliakan Al-Quran pada beberapa perkara yang diambil ringan oleh sebagian mereka yang lalai daripada kalangan para pembaca Al-Quran itu sendiri. Ialah kita ni, saya fikir orang Melayu bab mulia Quran tak ada masalah. Kita orang Melayu seperti daripada lama, sejak tok nenek moyang kita, ayah mak kita, oi kalau bab Quran ni mulia sungguh. Cuba Quran tak lantai. Oh, dia marah terus. Halo, Quran tu letak elok-elok. Contohnya, bukanlah Quran letak tempat yang kotor najis pun. Ya, tempat elok sebenarnya tapi atas lantai. Oh, marah dia. Walaupun dia tak sembahyang Zuhur. Dia tak sembahyang pun, Quran jangan letak tempat-tempat itu. Contohnya lah. Contoh. Ya. Itu kenyataan orang Melayu kita. Baguslah.
Dan lebih utama lagi bila baca Quran, Pak Quran baca apa? Junjung Quran tu. Dah. Nenek moyang kita seperti nenek saya lah. Ya, baca, junjung. Kita pun junjung lah juga. Ya. Tapi duk semak-semak hadis, tak ada lebih kata kena junjung. Ya. Tapi kita amalkan. Daripada kecil sampai tahap, bukanlah kerana kita kata tak betul. Tapi, junjung tu. Perlu ada juga. Ini orang mana? Sabah, Sarawak. Ya. Okay. Junjung. Kemuliaan. Sebab tu mulia dalam bab orang Melayu ni, saya ingat sesuatu yang terbaik lah. Cuma apakah itu mencukupi untuk belajar Al-Quran? Yang saya fikir lebih jauh orang yang muliakan Al-Quran, orang baca Quran tu. Orang baca Quran itu paling muliakan Al-Quran. Quran itu untuk dibaca. Dia sekadar untuk dilekatkan pelekat dalam kenderaan. Ya. Ayat Al-Kursi ke ataupun ayat tertentu, itu bukan cukup muliakan Al-Quran lagi. Ya. Dia bukan dilekat-lekatkan di rumah. Sebab itu dalam hal ini ada peringatan daripada para ulama tentang bagaimana muliakan. Contoh di sini kita tengok 3-4 perkara. Ini semua ni peringatan. Menambahkan lagi kita punya cinta, sayang, kasih kepada Al-Quranul Karim. Dia begini kaedahnya. Ini pandangan para ulama yang saya baca berapa lama dan saya ambil pedoman. Dia Al-Quran ketuan-tuan. Kenapa penting sangat kita muliakan? Sebab Al-Quran itu hidup, tidak mati. Kalamullah. Al-Quran kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi wal amali bih. Quran ta'rifannya adalah kalam Tuhan yang diturun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira beribadat bila membaca dan beramal dengannya. Kalam Tuhan. Bila sebut Quran kalam Allah, Quran tidak akan mati sebab Allah itu tetap tidak akan Allah hayyun, Allah tetap hidup. La yamut, Allah tak ada kematian baginya. Dikala Allah tak mati, kalam Allah Quran tidak akan mati. Betullah Quran itu tetap akan hidup dan hidup tanpa kematian. Ia mati kita. Jadi kata para ulama, oleh kerana Quran itu hidup dan terus hidup tak mati, kemuliaannya kita kena jaga. Sebab bila kita jaga Quran, seolah kita jaga Allah Azza wa Jalla. Kata ulama kita, dijaga Quran bermakna kita jaga Allah Azza wa Jalla. Kita hina Al-Quran, kita hina Allah Azza wa Jalla. Kita kesampingkan Al-Quran, kita kesampingkan Allah Azza wa Jalla. Kita tolak Al-Quran, tolak Allah Azza. Itulah sifatnya. Lepas tu ada orang bila bercakap benda-benda yang bersifat keji Quran. Quran ni kitab lama, kitab tua, kitab yang tak, kita seolah kata kepada Allah Azza wa Jalla. Quran kitab ini kitab yang tak sesuai di zaman moden. Ini kitab zaman kuno. Kita seolah memperkecilkan al-kuasa. Jangan. Sebab Quran kalam Allah. Jadi mengangkat Quran, kita mengangkat Allah. Itu kaitannya. Baik. Kata Al-Imam Nawawi, dia kata apa? Di antara perkara kita kena ambil berat, yang pertamanya ialah tidak ketawa, berbising dan bercakap-cakap semasa membaca Al-Quran, kecuali kata-kata yang perlu sahaja. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 204 Araf. Jadi ayat sebelum ayat tadi. Ayat tadi 25 kan? Wadhkur rabbaka, ayat ini sebelum itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sambung ayat tadi. Wadhkur rabbaka, ayat tadi. 25 sambung. Jadi ayat 24 Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila engkau baca Al-Quran, apabila kau dibacakan, kita dengar orang baca Quran. Ini maksudnya Quran dibacakan. Saya baca, orang baca Quran. Kewajipan kita dengar dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Tuan-tuan,
Quran bila dibaca, kata Allah, fastami'u, dengar, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini satu ayat yang terang benderang, jelas dan nyata untuk kita meletak satu penghormatan pada Al-Quran sendiri. Satulah dalam hal ini kata para ulama, ini kata ulama, seorang yang merasakan Al-Quran itu adalah segala-galanya dalam hidup, dia tidak akan jadikan Al-Quran sebagai barang mainan. Contohnya, kita dalam hidup tuan-tuan, kita tengok TV, walaupun cerita macam mana pun, bola live ke, kita fokus tu dalam keadaan fokus tak fokus je, sambil bincang, sambil sembang, sambil senyum, sambil makan, sambil minum, betul tak? Sebab TV, walaupun cerita-cerita yang menarik perhatian kita, 2 jam setengah macam rasa 2 minit, 2 jam macam 2 minit, hebat cerita tu, ya. Tapi dalam tengok pun, kita bukan fokus 100%, tengok tak berkelip. Saya makan, minum, ditarik dah 3 gelas, kacang dah habis 3 botol, contohnya. Bukan saya, puan-puan lah, ya. Walaupun cerita menarik perhatian, itu kita dengan cerita yang kita nampak secara seronok tu, cerita menarik. Tuan-tuan sekalian, Quran bukan macam tu. Sebab tu kata para ulama, ada cerita menarik. Cerita ini seperti daripada satu kitab tentang kisah-kisah ataupun kisah-kisah orang-orang yang alim dengan Al-Quran. Satu cerita menarik daripada cerita itu disebutkan seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Bukan Umar Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz, iaitu khalifah di Perkajaan Umayyah. Beliau seorang tokoh yang hebat, memerintah tak sampai 2 tahun, tapi kerajaannya cukup hebat dan kemas, tak ada masalah dalam negara. Hingga kekuatan negara yang dia pimpin itu sampai orang bakir tak ada, orang miskin tak ada, betul mal tak boleh nak serah pada siapa duit yang ada. Itu hebatnya keadilan khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tahu kan, biasa sebut nama beliau ini. Satu hari, cerita beliau ni bersama anaknya. Anak masih kecil lagi, bukan anak dewasa yang berusia, masih kecil. Anak kecil biasalah, dia bukan faham sangat. Dia akan naik kepala, naik bahu, dia akan duduk atas riba, dia akan bersuara tinggi. Budak kecil macam mana? Kita pun ada cucu-cucu di belakang tu, ada cucu tu. Biasalah kalau atuknya sembahyang, cucu tu naik atas kepala, ya, panjat, ditarik telekung, ditolak. Cucu umur 4 tahun setengah, 3 tahun, bukan cuma 14 tahun pun tumbuk contohnya. Budak, dia tak kerti apa. Dia tengok, ditarikkan sarung, kena atuk sarung tak berapa nak kemas, terucuk boleh, ya, tapi tak boleh baju Melayu, tak boleh nampak apa, contohnya. Contoh, tuan-tuan. Jadi Umar Aziz satu hari, dia sedang baca Quran. Dia khalifah ni, dia sedang baca Quran dengan khusyuk, dalam keadaan air mata tumpah. Dia baca Quran begitu, datang anaknya kecil. Disebutkan sigar as-sin, maknanya kecil. Kecil tu maknanya memang tak kebalik lah. Kalau kita letak angka mungkin dalam 4-5 tahun begitu. Datang anaknya sigar as-sin tadi, mengganggu dia. Tadilah ganggu dalam keadaan duduk atas ribanya, kemudian ditarik Quran dibaca khal Umar. Umar Aziz apa dia kata? Ini nak ceritanya, padahalnya cucu itu dalam keadaan buat benda yang tidaklah berdosa kepada apa pun. Tapi Umar Aziz pun, dia tengok cucu macam tu, dia pun makin menangis. Dia dah baca Quran menangis tadi, dia makin menangis. Riwayat kata, faya baki bukaan syadidan, dia makin menangis. Budak umur 13 tahun, mana kerti orang menangis, dia tengok tu senyum agaknya, ya, dia tak kerti apa. Lalu dia makin menangis, dia makin menangis sampailah
datang isterinya dari belakang, zaujah ataupun isteri kepada Umar Al-Khalifah ni datang, dia kata, apa yang berlaku ma bika ya Amirul Mukminin, apa yang berlaku wahai suamiku? Lalu kata Umar, demi Allah, aku sedang bercakap dengan Tuhanku. Tengok dia perkataan, aku sedang bercakap dengan Tuhan. Baca Quran itu bercakap, aku sedang bercakap Tuhanku. Tiba-tiba aku terganggu diganggu. Isteri tak faham. Ada gangguan apa ni? Maksudnya gangguan mungkin syaitan ke, iblis ke datang ganggu kan? Dia kata, apa yang ganggu kau wahai suamiku? Dia kata, anak kita telah ganggu aku tengah baca Al-Quran. Subhanallahil azim. Lalu isterinya faham. Isterinya orang faham juga. Kalau tak faham, dia maki balik. Alah, bodak lah tu bang. Tak apa-apa, bodak tu aku baru 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Isteri faham. Isteri pun tarik ke belakang. Anaknya, ada anak dia juga, ya, ke belakang. Baru dia kata kepada Umar Aziz, demi Allah, engkau lebih tenang bila engkau bersama dengan Al-Quran. Tuan-tuan, nak cerita-cerita ni kita boleh faham tu. Maksudnya Umar Aziz, dia terasa bila terganggu itu dia makin menangis. Sebab dia bercakap dengan Tuhan. Bila cakap dengan Tuhan, dia tak nak stop lah. Dia tak nak stop. Cakap Tuhan ni, Quran dia baca, cakap dengan Tuhan, macam dia tak nak stop. Jadi ada gangguan tu, dia makin menangis. Sebab apa? Dia merasakan satu bebanan bagi dia. Saya nak cerita ni bukan apa. Tahap manusia, bila imannya tinggi, dia boleh merasa kenikmatan baca Quran itu. Tapi kita tak sampai tahap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala ban. Ya. Tengah tabarakat, ya dah. Ya ustaz kena jawab, isteri panggil kan, tak panggil. Tapi kita tak fokus, ya. Tak habis ayat tabarakat isteri panggil bang. Ya. Letak Quran ya, contohnya. Kena pula isteri panggil nak makan mi goreng contohnya. Dia lapar pula tu, contoh. Tuan-tuan, fokus tu. Lepas tu kadang-kadang suatu bab Quran ni, saya sebut tuan-tuan, bukan bila saya baca tentang tajuk ni, betullah Quran ni, kalau kita nak baca, kita kena ambil persiapan cukup. Jangan sebarang buka Quran tengah-tengah duduk, lepas buka handphone semua sekali, buka Quran. Sementara nak keluar rumah contoh, buka Quran. Dia tak jadi. Quran jangan jadi bahan sementara. Sementara nak rehat sekejap belum tidur, sementara nak berehat sekejap belum keluar rumah. Jangan. Quran sepatutnya kita jadi fokus kepada bacaannya. Betullah masa yang terbaik, waktu terbaik dan tempat yang terbaik. Jadi ustaz tak boleh baca Quran langsung. Ustaz tengah-tengah isteri pergi isteri turun ke pasar raya sekejap nak cari barang, adalah setengah jam. Saya dalam kereta. Tak boleh baca Quran ke? Bukan tak boleh baca. Mungkin masa itu bacalah, tetapi kalau ada ruang lebih terbaik, fokus. Isteri turun ke kedai contohnya. Suami misali, dia bukan duduk saja, dia buka Quran. Tak berquran secara berkitab, Quran dalam phone. Ya, isteri keluar beli barang sekejap, dia buka Quran tu. Tak ada masalah. Tetapi maksud ialah pada masa-masa yang tertentu, cuba cari jalan untuk Quran dibaca pada waktu yang tepat, masa yang terbaik dan tempat yang sempurna. Sebab fokus. Tapi itu bukan makna kita tak boleh baca. Nak tidur contohnya, tak ada masalah nak tidur. Sebab setengah orang untuk ubat tidur baca Quran. Ada orang macam tu. Ubat tidur baca Quran. Bila baca Quran dia cepat menguap. Akhirnya tertidur. Tak apalah, saya kata baiknya tidur dengan Al-Quran namanya. 3 ayat, tapi ini makhluk tidur dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi segala-galanya bukan begitulah. Ada orang kadang-kadang dia baca Quran dan menjadikan dia lebih seronok dalam suasana bila ada tempat yang lebih selesa. Seperti di meja study contohnya. Kalau saya baca Quran, biasa saya di rumah, saya tak baca paling belakang meja study.
Yang tadi tenang, kita duduk di depan buku-buku, depan Quran, jadi tak ada gangguan. Tapi kalau biasa tempat biasa atas sofa, saya tak erti nak baca Quran. Kalau baca pun sekadar ingat apa yang dia baca dia. Kalau nak pegang mushaf, tidak. Jadi ini penting. Sebab kata para ulama, kita dalam kitab tak ada sebut, tapi bahasa buat daripada luaran kitab, kata para ulama, bila kita fokus kepada bacaan, tempat yang sesuai, pada masa yang sesuai, kita akan lebih menghayati. Kita akan lebih menghayati, sebab kita seolah sedang bercakap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baik situasi dan keadaan. Tuan-tuan, itu dia. Baik. Balik cerita tadi, kata pengarang kitab kita, dia kata tidak ketawa, buat bising dan bercakap-cakap semasa baca Quran. Apalagi kalau baca Quran tengah-tengah hawa, tengah santai, ketawa, tak betul lah. Saya ingat kalau ada orang buat macam ni, memang tak betul lah. Ya, tak patut berlaku macam tu. Baik. Terus masuk bercakap benda lain, cakap benda tidak faedah. Tengah baca Quran, tiba-tiba berhenti, sembang benda macam-macam. Kemudian sambung balik, tak kena. Fokus, tak nak baca Quran lagi, tutup terus. Sembang, kencang, 3 jam setengah. Contohnya. Lebih baik daripada kita baca sambil sembang kencang. Tengok Omar tadi. Omar tadi, bila cucunya ganggu bercakap, dia makin menangis. Sebab dia terasa gangguan yang berlaku ketika dia sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi ayat tadi Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran, orang baca kita dengar, dan kita diam untuk mengambil rahmat daripada bacaan tersebut. Dia adalah mengikuti sanad hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud, dan kata Nabi, annahu kana idza qara'al Qur'ana ya la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ahu. Daripada cerita Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau baca Quran, apabila dia baca Quran, beliau tidak akan berkata-kata sehingga ayat yang dia ingini selesai dibacanya. Maka dia tidak akan bercakap kecuali selesai baca ayat baru bercakap. Kalau surah-surah lah, kalau surah-surah, kalau juz-juz lah, dia akan baca sampai habis, barulah dia mula nak bercakap, sembang apa saja nak diucapkan. Dia tak diganggu oleh sesuatu. Hal ini berlaku pada Uthman Affan radhiyallahu anhu. Uthman Affan satu hari dia baca Quran. Uthman Affan ni siapa, tuan-tuan? Khalifah Islam yang ketiga, khalifah yang ketiga. Di masa dia khalifah, dia baca Quran berjuzuk dah satu hal lama, hinggalah datang seorang ketuk pintu di rumahnya, rumah khalifah, ketuk pintu di rumahnya, dan beliau tidak menyahut, dia terus baca Al-Quran. Dia tak menyahut. Ketukan itu selesai, hinggalah satu tahap datang ketukan yang kedua. Dia pun tak peduli juga, dia baca Quran terus, hinggalah selesai ketukan yang kedua, datang ketukan ketiga. Tak lama datang ketukan ketiga, hinggalah dia pun tak menyahut, hinggalah selesai dibaca Quran, dia pun keluar. Dia mencari siapa yang mengetuk pintu di rumahnya tadi. Dia nampak seolah ada bayangan orang yang mengetuk dah pergi. Dikejar dari belakang. Ini bukan cerita malam, tuan-tuan, menghantu tidak ni. Cerita real malam siang. Dikejar belakang. Dia pun tanya, Atatrukul bab, kamu ketuk pintu rumah aku tadi ke? Laki tadi, ya wahai khalifah, aku datang. Aku dengar kau sudah baca Quran. Mana lagi tidak dengar? Tapi dia ketuk juga pintu. Kata Uthman Affan, demi Allah, aku tidak mampu menyahut panggilanmu sebab aku sedang menatap Al-Quranul Karim. Sekarang apa tujuan kamu temu aku? Sekian-sekian bawa cerita. Lalu kata Uthman Affan radhiyallahu anhu, demi Allah, kata Uthman, aku tidak akan meninggalkan bacaan Al-Quran sehingga aku selesai membacanya. Walau aku uruskan kehidupan yang lain. Sebab urusan laki-laki dengan dia urusan dunia. Urusan dia Quran, urusan akhirat, urusan pahala akhirat. Jadi kata beliau, aku tak akan berhenti daripada urusan akhirat
kerana urusan dunia. Di sini ada ulama bincang. Kalaulah kita baca Quran, ini perbicaraan ulama, kita boleh ambil pedoman. Saya dah sebut satu cerita. Kalaulah kita baca Quran, tiba-tiba datangnya orang yang bukan calon-calon orang. Siapa? Mak kita contohnya, ayah kita. Apa nak buat? Baca Quran ni khusyuk dah 20 minit, setengah jam, dah sejam. Tak habis lagi, seronok lagi, sambung lagi 2-3 surah contohnya. Tiba-tiba datang mak kita. Assalamualaikum manga. Halo. Assalamualaikum. Sampai dia ketuk bilik ke rumah tak kira lah. Macam mana pandangan kita tentang hal ini? Kalau orang sebelum tadi, dia tak hirau. Ya. Kata setengah ulama, mendahulukan ibu ayah itu satu perkara yang semestinya kita dahulukan. Bukan bermakna kita tinggal Quran, kerana tidak. Tetapi kerana dalam Quran sebut, Allah letakkan hormat itu penting. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sebab Quran bagi tahu mak bapak kena beri penghormatan. Allah kamu taat, mak bapak kena taat sekali. Kedudukan mak ayah dalam agama tinggi. Jadi ulama kata, kalau kita kenal, tahu yang ketuk tu mak kita, tahu macam mana dia ketuk dengan ketuk dia dengan suara sekali. Dengarlah suara tu, memang suara ibu kita. Dia ketuk-ketuk tapi dengan suara sekali. Assalamualaikum manga, Assalamualaikum malung contohnya. Dengar tak dengar? Pada masa itu dahulukanlah sahutan ibu ayah kita. Tinggal Quran, ya mak apa contohnya. Kecuali kalau kita tak tahu, ketuk-ketuk suara tak ada, mak kita tapi dia tak bersuara, kita tak salah, teruskan bacaan. Tapi kalau kita tahu yang panggil mak ayah kita, ini pandang ulama ni, dahulukanlah. Sebab apa? Mak ayah jangan kita lewatkan penghormatan mereka. Hormat tu kena ada. Sampai tahap kita kena dahulukan mereka dalam satu rakaat itu ada berlaku. Jadi ini penting. Betul dengan mak ayah ni, kalau cerita kita nak panjang cerita, kita kena dahulukan walau apa cerita sekalipun. Tak mampu nak beri sesuatu segera, sahut dulu. Ya, contohnya. Kejap lagi. Ya mak, saya datang kejap lagi, sekejap ya mak. Tapi beri. Sebab jangan sampai, ini penting, ini bab ibu ayah tuan-tuan. Sampai dalam agama ni, ini cerita mak ayah pula, tapi cerita Quran tak apalah, kita kaitkan. Sampai dalam agama, kita kalau berjalan pun seiring Tuhan, kita tidak berada depannya. Mak depan kita, kita belakang dia. Itu akhlak dalam kita bersama dengan ibu bapa. Dalam bab jalan, Nabi ajar mak ayah di depan, kita di belakang. Tak boleh anak di depan. Ya, itu akhlak tu. Tapi bukanlah wajib qat'i, tapi satu penghormatan. Mak di depan, kita di belakang sikit daripadanya. Tapi ustaz, mak saya dah wheelchair ustaz, ya, lagi bagus, depan sungguh lah. Kita belakang, mana kita depan dia. Contohnya lah ya. Tapi kalau mak tak wheelchair pun, dalam keadaan masih berjalan, patut ada jarak dengan dia, kita belakangnya sikit, mak depan. Ini cadap tu agama susun. Ya. Tapi bukan wajib qat'i lah ni, tapi penghormatan diberi. Kita tak dahulukan mereka. Langkah kita pun mereka lebih awal, kita ke belakang sikit. Mak dan ayah sekalilah. Jangan pula mak ayah belakang sekalilah. Tidak, mak ayah sekalilah kita. Seorang anak bila dahulu mak ayah perjalanan, dianggap anak itu anak yang kurang berakhlak, bukan deraka. Itu tahapnya. Agama taubat mak ayah ni memanglah subhanallah azim. Baik bercakap pun sama. Wallahu a'lam. Cerita kita sampai mak ayah pula ya, tuan-tuan. Baik. Kita dah masuk ke masa terakhir. Nak tutup dah. Jadi kata riwayatnya Ibnu Ammar tidak akan berhenti. Dia baca Quran sehinggalah dia baca, kemudian baru selesai dia akan mula bercakap. Kalau tidak, tak akan bercakap dengan orang. Al-Bukhari berturut meriwayatkan hadis dengan berkata, lam yatakallam hatta yufragha minhu. Beliau itu Ibnu Ammar tidak berkata-kata hingga selesai bacaan. Bila baca Quran sampai habis, baru dia bercakap. Apa nak cerita-ceritalah.
Lagi mana dia tak habis baca Quran, tanya pun dia takkan cakap. Itu Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Antaranya ialah kita akan sebut nanti apa yang berbaki, termasuklah masa baca Quran. Jangan duk main-main tangan. Ya, kadang-kadang orang kita ni dia apa ni? Orang kata dia repih. Bunyi tuk tuk tu. Dia panggil apa ni? Ha? Apabila saya bunyi baca Quran dengan tak boleh tu. Dia jeltupkan jari dia, kelekuk gitu ini macam ni. Baca. Itu pun tidak berapa boleh digalakkan, tak dibenarkan. Fokus. Ya. Ini dari Nabi. Sebab tu lepas solat kita tak dibenarkan untuk merepih-repih jari itu. Saya pun repih atau Kelantan, dia repih, ya. Tak boleh. Lepas solat jangan mainkan jari dengan direpih-repih. Nak repih juga tunggu lepas sembahyang selesai. Nak patah pun tak apa, tak ada masalah. Ya, nak repih sangat sepatah pun tak apa. Ke hospital akhirnya. Baik, itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Itulah sekadar saya pun nak ada rakaman TV Hijrah pada pagi kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irḍa 'anna ya karim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.